Ya, saya mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat pagi semua. Kelas pagi ni memang payah sikit kan. Tapi kita tak boleh lain nak menunggu orang lain tu. Kalau Lutfi yang masuk kan. Tapi Lutfi ni mungkin melewat ke tak tahu lah. Apa masalah dia. Okay, yang lain macam ada ni. Tapi kelas awal ni saya tengok lah memang maintain masuk. Semuanya mungkin lambat sikit hari ni kot. Kelas pagi. Okay, kita sambung semula. Kelas malam. Semalam kita telah bincangkan yang pertama sekali tentang ralat tu. Ralat terbagi kepada dua kan. Yang pertama ialah ralat sistematik. Yang kedua ialah ralat ralat apa tu lagi nama dia? Rawak. Rawak ya. Okey, okey rawak ya. Okey. Saya kalau boleh saya nak dalih bukannya Bakis ataupun Azim saja. Okey. Dengar suara. Kalau ralat sistematik tu macam mana ya Abdul Hai? Boleh cakap sikit? Ke tak ada mic? Abdul Hai. Saya rasa saya betul lah sebutan apa? Saya punya pronunciation nama awak tu tak tahulah. Boleh cakap sikit Abdul Hai apa dia? Ralat sistematik tu ralat disebabkan oleh apa? Ralat yang malah pada suatu alat pengukur yang diperoleh setiap kali pengukuran. Baca. Maksudnya apa? Ralat disebabkan kesalahan disebabkan oleh apa? Secara kesimpulannya Alat pengukur. alat mengukur ya. Okey, kesalahan alat mengukur. Okey, alat mengukur tu tak sempurna lah. Ada rosak ke apa, so boleh menyebabkan ralat sistematik. Okey. Kemudian ralat rawak pun disebabkan oleh kesalahan pembaca lah. Contohnya ralat paralaks tu disebabkan oleh kedudukan mata ya, yang tak betul lah. Itu dia. Kemudian semalam kita bincang tentang kita nak menganggar. Okay? Sebelum kita nak ukur guna alat yang sebenar, kita anggar dulu macam mana nak menganggar. Semalam kita bincang macam mana nak ukur panjang. Okay? Kemudian macam mana nak ukur luas daun semalam kan. Macam mana kalau daun, macam mana timbang jisim, macam mana. Okay? Itu anggaran lah. Saya rasa benda ni basic saja. Okay? Awak pun mungkin dah mengalami benda ni. Okey, sekarang ni kita sebelum kita masuk kepada, hari ni sebenarnya tajuk yang saya nak bincang ialah ketupatan ya, ketupatan. Tapi sebelum tu kita tengok dulu. Okey, ini ada satu sikit kalau dalam buku teks awak tu, muka surat 28 tu, okey, atas tu ada teknologi dan inovasi dalam alat pengukuran ya. Maksudnya ciptaan baru lah. Ataupun perkembangan alat-alat pengukuran. Maksudnya lebih advance, lebih canggih lagi. Okay. Contoh dalam buku teks awak ni ialah tekanan darah ya, tekanan darah. Okay. Kalau saya tak pastilah awak pernah tak berpengalaman ukur tekanan darah. Pernah tak? Pernah tak pernah? Tekanan darah dekat hospital. Tak pernah ya? Tak pernah. Dia akan ambil dekat kita punya lengan kita, dia akan ikat dia akan macam ni lah dalam gambar rajah foto 1.24 ni. Tapi kalau yang sebelum ni, dia guna yang manual je, maksudnya bila kita tekan-tekan kan kalau perasan ada pump. Dia ada pump, tu dia punya, dia ada satu macam macam bukan pemarih ya. Macam termometer tapi bukan termometer, dia akan naik lah menunjukkan berapa tekanan darah dia. So sekarang ni inovasinya sekarang ni dia guna elektronik digital je. Tak perlu pump dah. So dia akan pump sendiri. Kemudian akan keluarlah bacaan dekat skrin tu. Ini inovasi lah. Salah satu inovasi. Okay? Maksudnya sekarang ni rekaan baru, ciptaan baru ya, alat pengukuran. Samalah macam kita ambil pemaris, termometer. Kan, daripada termometer guna merkuri tu, yang panjang termometer yang dalam dia ada merkuri, yang warna merah dalam dia, bandingkan termometer elektronik kan. Okay.
Kalau macam ni, tengok alat penyukat denyut jantung. Sekarang ni boleh tak pada jam je. Pada jam saja ya. Pada jam saja. Saya pun ada beli satu jam dalam kalau jam saya ni. Jam saya ni boleh baca denyut jantung ni. Dia boleh baca denyut jantung. Okay, jam saya ni. Dia akan baca lah setiap minit, setiap berapa. Okay. So sekarang ni jam pun boleh baca dah. Denyut jantungnya menggunakan teknologi baru lah ya. Dia guna foto apa, saya lupa dah dia punya nama dia, foto. Maksudnya kalau tengok ni, saya cabut kan. Jam saya ni ada lampu. Lampu hijau tu, lampu hijau tu yang akan baca tekanan, tekanan denyut jantung saya ya. Tak tu, dia nyala tu jam saya ni. Okay, jam saya ni murah je. Saja je lah kan, sebab saya jenis kesukaan nak tengok jantung saya macam mana. Okey tak okey. Okay, so itu salah satu teknologi baru lah ya. Bukan mahal pun jam ni, saya tak beli sampai 100 sebenarnya. Jam ni saja je nak tengok masa saya berlari berapa jantung saya. Okay. So itu antara contoh lah. Contoh teknologi ataupun inovasi dalam alat pengukuran ya. Alat pengukuran. Okay, sebab kalau sekarang tengok jam sekarang ni macam-macam. Boleh kira tekanan atmosfera, boleh tengok suhu, jam ya. Okay. So, sebelum kita masuk ke tempatan tu ada satu lagi. Semalam saya minta awak try jawab, tak perlu tulis dalam buku. Soalan nombor 2 dengan nombor 3 kan. Okay. Okay, so nombor 2 ni boleh jawab tak? Berapa jawapan dia? Anggarkan luas lukisan tapak tangan di sebelah jika setiap petak mewakili keluasan 1 cm, darab 1 cm ataupun 1 cm persegi. Macam mana tu? Boleh jawab? Berapa jawapannya? Kira tak? Azim kira tak Azim? Nombor 2 ni. Cikgu ya. Boleh nak buat sekarang ke? Okey, macam mana nak kira? Semalam saya dah ajarkan, semalam kita dah bincangkan macam mana nak ukur keluasan daun kan. Okey, kita gunakan kertas gerit ataupun kita gunakan gerit ni. Okey, satu petak kecil ni ukuran dia ialah 1/1. Maksudnya keluasan satu petak ni ialah 1 cm persegi lah. So saya kata macam mana nak kira, kita tanda petak yang maksudnya keluasan dia melebihi daripada separuh kan, separuh. Ya, sekejap ya saya tunjuk ya. Lambat sikit buka ni. Di mana saya letak ya. Dalam ni, dalam cloud text dalam dokumen sains kata 1. Sekejap ya, lambat sikit buka ni. Masalah komputer. Di zaman sekarang ni komputer, kalau tahulah, komputer at least ada 8 GB lah RAM ya. Kalau tahulah ya. Sekarang ni handset pun macam handset saya 4 GB ya. Dia punya bukan data ya. RAM tu maksudnya kelajuan handset awak. Ya, mana surat apa tu? Ya, lambat sikit loading. Saya kena slow-slow dia ni. Sebab saya perasan bila kita buat kelas Google Meet ni, komputer jadi slow sikit lah. Tapi suara saya okey kan? Jelas kan suara saya? Jelas. Yalah, tak tersekat-sekat. Dia tergantung pada kelajuan komputer dengan data lah. Sebab tu hari ni saya duduk dekat dalam bilik. Kalau tahulah sebelah pejabat ni, sebab pejabat dia ada wifi. Saya gunalah wifi sekolah. Tak guna. Semalam saya guna data handset saya. Bila orang call je, dia akan terus tutup ya. Okay, ni. Keluarkan dulu.
Buatkan lagi. Okey, soalan nombor 2 ya. Okey, dia suruh anggarkan keluar setapak. Sekarang bila anggarkan ni maksudnya nilai tak tepat lah. Okey, nilai tak seperti ukuran sebenar lah. Tapi sebab kita menganggarkan saja, saya ambil warna biru lah. Okey, mula-mula sekali macam mana? Kita ambil petak yang tangan tu, maksudnya keluasan tangan tu melebihi daripada separuh ya. So kita ambil yang penuh dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ni lebih dari separuh ni. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini boleh ambil separuh tak ini? Separuh ke? Lebih dari separuh ke? Boleh lah. Ni boleh, ni boleh, ni boleh. Ini pun boleh, ini pun boleh, ini pun boleh. Ini pun boleh, ini pun boleh. Ini saya tak pasti. Yang ini boleh tak boleh? Separuh, lebih separuh lah, boleh lah. Boleh, ini boleh. Ini pun boleh. Okay. So itu luasnya lebih daripada separuh lah. Ada berapa tu kita kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 23. 23 ya. 23. So luas di kita ialah luas sama dengan 1 darab dengan ada orang masuk lah. Saya dengar ada orang masuk. Ni apa? Lutfi ya. Apa tadi? Saya lupa dah. 23 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, campur 23. So 23 luas tangan yang merangkumi petak lebih daripada separuh lah. So maksudnya jawapan dia ialah 23 cm persegi ya. Itu jawapan dia. Okay. Baik, apa tu? Lah, keluar. Dia berat sangat kot. Okay, so tadi dah dapat 23 ya. Okay, beres? Ada yang tak faham ke? Beres ya, senang je. Okay, kita nak anggarkan luas. Kita buat petak. So, luas yang merangkumi melebihi daripada separuh, kita ambil kira, so darab dengan luas satu petak. Itu je, 23 cm persegi ya. Okey, nombor 3. Chong berdiri di atas satu penimbang, nilai yang ditunjukkan ialah 55 kg, 5 kg. Apakah maksud nilai ini? Cikgu. So nilai tu 23 ke 24? Ya. Saya dapat 24 cikgu. Okey, 24. Ya. Okay, cuba kira semula. Kira semula ya. Kira semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh ni ambil separuh ya? Yang satu lagi ni? Yang bawah ni ya? So 24 lah. Sebab tu kita tak berapa jelas nampak. Kita tengok ni, yelah boleh lah separuh ya. Lebih dari separuh lah yang satu lagi tu. Okay? So 24 lah, sorry 24 ya. Boleh lah tu 24. 24 cm persegi ya. Lebih ataupun sama dengan separuh ya. Ni lebih kurang separuh lah boleh lah. Okay, 24 ya, tak kisahlah tu. Yang penting sekarang ni ialah kemahiran awak ya. Itu yang penting, kemahiran awak tahulah. Boleh ya. Nombor 3. Chong berdiri di atas satu penimbang, nilai yang ditunjukkan ialah 55 kg. Apakah maksud nilai ini? So apa maksud 55 kg ni? Apa dia 55 kg ni? Maksudnya? Nilai
Ini Jiseng Chong lah kan? Itulah maksud dia. Inilah Jiseng Chong. Okay, itu saja jawapan dia. Itu je ya. Tak ada masuk-masuk lain. Itu 55 ialah Jiseng Chong. Itu jawapan dia. 55 kg ni ialah Jiseng Chong. Okay? Beres ya. Saya rasa masalah tu mudah je. Okay? Tanpa membuang masa, saya termasuk kepada ketumpatan ya. Ketumpatan. Okay? Ketumpatan ni pernah dengar tak? Sebelum ni? Tak. Tak pernah ya? Okey, so tak pernah ni kena terang lah ketumpatan ya. Okey, ketumpatan ni ialah kalau kita ikut masuk dia ialah ni yang warna merah nak buat apa ni. Ada warna merah dalam kutip awak tu, dimerahkan ni, dia highlightkan ni, jisim per unit isi padu. Okey, so sekarang ni pada buku nota awak sekarang ni ada masing-masing ada buku nota kan? Ada. Okey, tulis sikit. Terus tulis ya. Ini terus tulis. Macam kat kelas lah. Okay. Tulis tajuk dia ialah ketumpatan. Okay. So maksud dia ialah jisim per unit isi padu ya. Okay. Itu dia. Ataupun ikut rumus dia ialah ya. Ketumpatan. Yang saya cari ni nampak tak? Nampak saya besarkan lagi. Nampak ibu. Saya besarkan lagi. So terus je salin dalam nota awak sekarang ni, dalam buku nota awak, salin terus. Ketumpatan, yang pertama sekali maksud dia ialah jisim per unit isi padu. Okay. So rumus dia, jangan saya tulis rumus ya. Rumus dia. Okay. Ketumpatan sama dengan jisim bahagi dengan isi padu ya. Isi padu. Okay. Macam semalam kan, semalam kita bincang tentang nak cari luas. Luas apa dia semalam? Panjang darat lebar. Itu rumus dia, nak cari luas. Waktu saya beritahu lagi kalau nak cari apa? Nak cari isi padu semalam saya beritahu macam mana? Apa dia rumus untuk cari isi padu? Ingat tak semalam? Lupa dah isi padu semalam. Saya kata isi padu apa rumus dia? Lupa dah? LPT kan, saya beritahu lebur raya pantai timur kan. Lebar, darat panjang, darat tinggi. Kena ingat tu isi padu. Dia buka ni. Apa yang tadi tu? Whiteboard ni. Saya kena menulis juga. Okay, dalam sains nak kena ingat rumus ya. Bukan saja dalam matematik, dalam sains pun ada rumus-rumus. Okay, ni tadi. Saya clearkan balik. Okay. Okay, semalam saya beritahu kalau luas, rumus dia ialah panjang darab dengan lebar. So kalau kita ada satu bentuk segi empat, okay, so lebar dia darab dengan panjang. Okay, itu kalau luas. Kalau isi padu LPT kan saya kata, LPT. Lebar, darab panjang, darab dengan tinggi. So kalau isi padu, contohlah isi padu satu kuboid ataupun satu kubus. Okay, lebar, darab panjang, darab dengan tinggi. Dia dapatlah isi padu. Kalau pula kan, kalau isi padu silinder ada rumus dia. Kalau isi padu sfera ada rumus dia. Kalau isi padu apa lagi? Piramid ada rumus dia. Okay, saya tak pastilah di masa awak sekolah rendah ada belajar tak tentang mencari isi padu? Ada tak? Ada. Ada kan? Isi padu ini biasalah silinder, piramid, sfera, apa lagi bentuk lagi? Cone, ada rumus dia. Okay, isi padu. Kalau cone 1/3 pi j kuasa 2 T
kan. Kalau piramid 1/3 LPT, panjang darab lebar darab panjang darab tinggi. Kalau silinder pi j kuasa 2T. Kalau sfera 4/3 pi j kuasa 3. Sebab saya pun cikgu matematik saya ingatlah semua rumus ni. Apa lagi? Apa lagi rumah apa lagi? Sfera ada ni. Okey. Ni antara contoh lah. Contoh mencari isi padu. So sekarang ni, okay. Sekarang ni ketupatan kita, okay. Maksud dia apa? Apa kalau tanya, apa ketupatan ni benda apa? Ketupatan ni ialah jisim per unit isi padu. Okay. So rumus dia apa? Rumus dia ialah ketupatan sama dengan jisim bahagi dengan isi padu. Okay. Tak tulis ya. Kemudian unit dia macam panjang kan. Nak tahu unit dia apa? Meter ke, kilometer ke, ataupun kaki ke, batu ke, panjang sentimeter ke, itu unit untuk panjang. Kan kita dah belajar tentang kuantiti asas fizik tu yang 5 tu. Masa apa unit dia? Jam, minit, saat. Kalau SI unit dia saat lah. Okay. Kalau arus elektrik apa unit dia? Ampere. Okay. Milliampere, mega ampere. Apa lagi? Suhu dalam unit apa? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Kelvin SI lah. So kalau ketupatan, unit dia apa? Okay, kita tengok pada jisim. Jisim selalu unit dia apa? Jisim? Kilogram. Kilogram kan? Isi padu unit dia apa? Contohlah ambil sentimeter padu kan? Okay, tapi kita ambil meter. Kalau unit SI dia kita ambil kg. So unit untuk ketupatan ialah kilogram per meter padu Meter padu tu maksudnya ada kuasa 3. Hilang pula. Ni saya nak salin live secara live terus salin je. Unit. So ni saya memudahkan daripada buku tab awak ni. Buku tab awak ni kan. Buku tab awak ni. Oh, tapi dalam buku tab dia bagi ni pun boleh juga gram per cm padu pun boleh, tak ada masalah. Saya cuma bagi dalam unit SI lah ni. Atau gram per kopi dia lah. Gram per cm padu Alamak. Okey, boleh. cm padu dia sebenarnya kalau saya dah beritahu dah, kalau kuasa 2 cm persegi. Kalau kuasa 3 padu cm padu. Itu unit dia. So ni secara ringkas lah tentang ketupatan Ketupatan. Jisim per. Dah salin lah. Siap dah? Dah, cikgu. Dah Okey. Belum Ketupatan ni cikgu. tak apa sebenarnya. Belum lagi? Okey, cepat. Take your time. Salin betul-betul, bagi lawa-lawa sikit jangan mencincai pula. Nanti buka sekolah sini saya check buku awak Okay, so salin betul-betul bagi saya cantik. Kuasa 3 tu nampak betul kuasa 3. Jangan tulis M3 pula. Kuasa 3 tu M ada kuasa, ada apa? Panggil apa? Superscript kat atas. Dah Lutfi? Dah, cikgu. Okey, beres kita terus Okey, kita terus. Okey, so sekarang ni apa itu ketupatan? Soalan. Apakah ketupatan? So jawapan dia jisim per unit isi padu lah. Okey. Kalau tanya rumus yang bawah tu ketupatan sama dengan jisim per isi padu. Yang bawahnya sekali tu, yang bawah sekali tu ialah unit dia kilogram per meter padu ataupun gram per cm padu. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh guna.
Okay, tapi itu antara contoh lah unit dia ya. Okay. Satu saya nak beritahu awak, kalau per ni kan, kita sebenarnya per ni kita boleh tulis juga sebagai, okay, kita boleh tulis, kita boleh hilangkan, kita boleh hilangkan per ni dengan, okay, macam ni saya buat ya, dengan menambahkan negatif pada kuasa 3 tu. So sekarang ni gram per cm padu, ini pun kita sebut gram per isi padu. Walaupun tak ada per tu, tak ada pecahan, tak ada per tu, dia akan jadi negatif ni. Okay? Saya nak beritahu awal lah supaya awak tak pening nanti jumpa dalam buku kadang ada negatif. So negatif ni maksudnya apa? Maksudnya dia kat bawah. Dia per. So gram per cm padu, ini pun sebut gram per cm padu. Kalau ada pecahan, kalau ada per, apa, kuasa 3 dia 3 lah. Tapi kalau per tu hilang, dia ada negatif 3. Negatif 3 tu maksudnya kat bawah. Okay, macam awak tengok dalam buku teks ni. Okay, awak tengok buku teks ni kan. Awak tengok muka surat berapa ni? 29 yang atas sekali tu. Ketepatan dia dah bagi dah. Gram per cm padu. Okay. Ini nak bagi ingat lah. Yang dia buat segitiga ni. Nak bagi awak ingat. Jisim, ketepatan, isi padu. Maksudnya macam ni. Okay, maksudnya macam ni ya. Dibuat segitiga tu. Segitiga ni kan. Okay. Atas jisim, mass. Bawah ni ialah ketepatan. Ketepatan ni kalau ikut simbol dia, tak ada dalam buku teks ni ya. Simbol untuk ketepatan. Tak tulis ya. Saya beritahu je lah. Simbol ya. Simbol untuk ketepatan ialah macam huruf P. Tapi bukan P. Kita panggil rho ya. Rho. Macam huruf P tapi bukan P. Kalau P macam ni kan. Macam ni. Simbol untuk ketepatan ya. Tapi dalam buku teks awak tak ada mungkin dia apa. Dia maksudnya bukan dalam silibus awak lah tapi tak kisahlah. Ni jisim. Ni jisim. Ini ialah ketepatan. Ketepatan. Ini ialah isi padu ya. Isi padu simbol dia I lah. Apa I pula? Bukan I ya. Simbol untuk isi padu sebenarnya huruf V besar ya. V besar. Ini isi padu. Tujuan dia, so kalau ketepatan sama dengan apa? Ketepatan sama dengan jisim bahagi dengan isi padu. Okay. So kalau nak cari jisim saja, jisim ialah inilah bawah ni. Rho darab dengan V. Kalau jadi jisim. Nak cari V macam mana? So kalau nak cari V, mestilah sama dengan kita guna ni ya, segitiga ni guna macam ni. Kalau nak cari V, V sama dengan apa? V sama dengan, kita ambil tepi ni lah, M per V. Jisim bahagi dengan isi padu. Okay? Kita betul-betul macam tu lah, ini matematik ya, ini matematik. Okay? Itu tujuan dibuat segitiga tu. Tapi yang penting sekarang ni, awak kena ingat, secara basicnya ketepatan ialah jisim bagi isi padu. So, ketepatan ni benda apa ya? Ketepatan ni benda apa? Okay, setiap benda, setiap objek, dia ada ketepatan sendiri ya. Okay. Macam mana? Contohlah, kalau saya tanya awak antara air dengan minyak kan, bila kita campur sekali, siapa yang duduk atas, siapa yang duduk bawah? Air dengan minyak. Minyak. Tak kisahlah minyak. Minyak duduk atas. Minyak bawah. So, air duduk bawah kan, minyak duduk atas. So, maksudnya apa? Maksudnya, air tu lebih tumpat daripada minyak. Okay, itu ketepatan ya. Kita nak tengok ketepatan. Sekarang ni muka surat 30. Muka surat 30 ada dibagi dalam jadual tu contoh bahan dengan ketepatan dia. Ada emas, ada plumbum, ada kuprum, aluminium, ais, gabus, merkuri, air laut, air tulen, petrol, okey. Berbeza air laut dengan air tulen, maksudnya air biasa tu. Okey, berbeza ketepatan dia. Dia contohlah sekarang ni muka surat gambar sebelah tu Rajah 1.24 tu ada gambar cair campurkan sekali petrol campur dengan air campur dengan merkuri.
Dia tengok sekarang ni petrol atas sekali. Air di tengah-tengah, merkuri di bawah sekali. Okay, dia tak boleh bercampur ya, tak boleh sebati lah. Apa maksud dia? Maksudnya sekarang ni, merkuri ni lebih tumpat daripada air, lebih tumpat daripada petrol. Okay, petrol paling kurang tumpat. Dia kurang tumpat berbanding air. Tapi air kurang tumpat daripada merkuri. Okay, so sekarang ni awak kena ingat, bila dia lebih tumpat, dia akan pergi ke bawah. Okay, dia akan pergi, maksudnya dia lebih berat lah berbanding dengan yang kurang tumpat. Contoh lagi. Sekarang ni kalau tengok gabus dengan kuprum ni maksudnya besi lah. Kuprum ni selalunya digunakan dalam wayar ya. Wayar tu kalau buka wayar kan ada warna perang-perang. Itu kuprum lah. Kuprum ya. Kuprum dia jatuh kat bawah bila masuk dalam air. Tapi kalau gabus dia terapung. Maksudnya apa? Maksudnya gabus ni kurang tumpat berbanding air, kurang tumpat berbanding kuprum. Kuprum lebih tumpat ya. So dia dah bagi nilai-nilai dia. 0.8 gram per cm padu. Kalau air 1 gram per cm padu. Kalau merkuri 13. Lagi berat tu merkuri. Okay. 13.6 gram per cm padu. Okay. So sekarang ni kesimpulan yang ilmu yang kedua yang aku tahu ialah bila suatu objek tu, atau satu benda tu dia kurang tumpat, kalau kita bandingkan dengan yang lebih tumpat, dia akan pergi ke atas lah. Yang kurang tumpat pergi ke atas, yang lebih tumpat akan pergi ke bawah. Okay, ini pengetahuan basic lah. Contohnya minyak dengan air kan. Minyak dengan air tak boleh bercampur. Bila awak campurkan dia, minyak akan pergi ke atas, air akan pergi ke bawah. Sebab apa? Sebab air lebih tumpat daripada minyak. Okay. Ni dia. Ni kan. Okay, gambar perumpupan ni kan. Berdasarkan ketubatan di atas, susun ketubatan mengikut urutan atau susunan menaik. Okay. So paling kurang tempat ialah gabus. Kedua kurang tempat ialah petrol. Lepas tu ais. Lepas tu air. Lepas tu kuprum. Kuprum dengan merkuri, kuprum kurang tumpat ya. Kuprum ni terapung ni. Merkuri lebih tumpat daripada kuprum sebab tu merkuri berada kat bawah sekali. Kalau tengok nilai dia, kuprum ialah 8.92 ketepatan dia. Tapi kalau merkuri 13.6. So merkuri lebih tumpat. Sebab tu merkuri duduk di bawah sekali. Okay? Boleh tak? Boleh. Okay, boleh boleh so sekarang ni ada cabaran minda ni. Ramalkan apakah yang berlaku jika kedua-dua objek di bawah dimasukkan ke dalam baldi berisi air pahit. Bagaimana anda boleh menggabungkan kedua-dua objek. Sekarang ni telur dengan gabus ni. Siapa yang duduk atas, siapa yang duduk bawah? Telur dengan gabus. Gabus penutup botol ni rasanya. Penutup botol. Gabus. Antara telur dengan gabus. Siapa yang duduk di bawah? Telur. Telur ini sebabnya dekat rumah awak ada telur. Tapi kan ada tak pernah buat tak telur yang dah apa orang panggil, bukan basi, telur yang dah expired dengan telur yang baru. Telur yang expired tu dia akan terapung. Pernah buat tak? Tak. Tak pernah buat nanti kalau jumpa telur jangan pecahkan pula, busuk telur yang dah expired ni dibusuk ni, yang pecahkan pula. Telur yang dah expired maksudnya telur yang dah habis tempoh, yang tak boleh makan dah, okay, dia akan terapung. Berbanding dengan telur baru, dia akan duduk di bawah, dalam air. Okay, maksudnya sekarang ni telur yang dah expired ni dia kurang tumpat berbanding dengan telur yang baru. Dia lebih tumpat. Itu salah satu cara kita nak test lah telur ni okey tak okey. Okay, saya rasa masing-masing pandai kan goreng telur dah. So kalau mungkin telur ni kalau beli dia dalam 2 minggu, bulan lah kot paling lama kot telur. Okay. Lepas tu dia akan expired. Dia expired tu memang tak boleh makan lah. Kalau makan, kalau goreng juga memang busuk lah Okay. Okay, yang kedua. Sekarang ni kita mengaitkan dengan pengiraan lah. Pengiraan Okay, pengiraan. Macam mana kita nak kira ketupatan. Yang tadi saya terang tadi semua faham So sekarang ni dalam kepala awak mesti ada tahu benda yang lebih tumpat akan berada dekat bawah lah. Bila kita campurkan sekali, benda yang lebih tumpat akan berada di bawah sebab dia lebih berat berbanding dengan benda yang kurang tumpat, dia akan lebih ke atas lah. Okay? Itu satu. Yang kedua sekarang ni, kita nak belajar pula macam mana nak mengira
Tadi saya dah beritahu rumus, ketupatan sama dengan apa? Jisim per isi padu. Okay. Ini kita ada benda ni, gambar ni. Ini Laut Mati, tahu tak Laut Mati kat mana? Laut Mati ni dekat Arab saya tak ingat kat mana. Laut Mati pernah dengar kan? Laut Mati ni, dia punya ketupatan terlalu tinggi ya. Menyebabkan kalau orang berenang atas dia terapung. Bukan orang sengaja terapung di sini, tapi memang terapung. Sebabnya air Laut Mati ni terlalu tumpat, menyebabkan kita kalau kita mandi, kita terapung. Kita bukan sengaja terapung, kita memang akan terapung. Sebabnya Laut Mati ni dia punya ketupatan garam ni terlalu tinggi ya. Dia lebih tumpat lah berbanding air laut biasa. Sebab tu orang terapung. Kalau tahulah ya, Laut Mati ya, Dead Sea. Okey, kembali pada tadi. Okey. Sekarang ni contoh dia bagi ni, sebuah silinder penyukat berjisim 230 gram. Okey, setelah 250 cm padu cecair di IX dituang ke dalamnya, jisim silinder penyukat dan cair menjadi 320. Berapakah ketepatan cecair X? Okey. So sekarang ni dalam silinder ni, okey, kita tengok ya. Saya conteng sikit. Conteng dulu ya. Okay, dia kata ada silinder penyukat. Okay, kita ada satu silinder penyukat. Alamak, warna kuning pula. Warna hitam lah. Warna hitam. Ya, saya harap boleh nampak lah yang saya lukis ni ya. Saya tak nampak beritahu lah. Saya besarkan silinder penyukat ya. Ni contoh silinder penyukat lah ni. Sorry lah, saya lukis tak tepat lah ya. Okay. Ni silinder penyukat. Dia kata apa? Jisim dia. Okay. Jisim dia kata 230. Okay. Jisim penyukat ni 230 gram. Okay. Kemudian dia kata 50 cm padu cecair X dituang ke dalamnya. Okay. Sekarang ni kita tuang cecair X ni. Tak tahu cecair apa. Air ke ataupun minyak ke, saya tak tahu. Okay. Kita tuang dalam ni. Okay. Ni kita tuang dalam ni. Ini isi padu dia ialah 50 cm padu. Okay. Dia punya isi padu dia. Berkata apa tu? Bila masuk dalam silinder penyukat tu, total jadi 320. Okay. Bila masuk je cecair X ni cecair X ni, okay, ini jadi 320 gram. Okay. Soalan dia apa? Soalan dia, berapakah ketupatan cecair X? Okay. So sekarang ni, ketupatan sama dengan apa? Okay. Ketupatan sama dengan jisim. Saya suka kalau guna simbol terus ya. Okay, jisim, ketupatan macam huruf P saya beritahu, rho, kita panggil rho tu, sama dengan jisim bagi dengan isi padu. So, jisim dia berapa? Adakah kita ambil 320? Tidak ya. Kita kena tolak lah. Okay. Sebab kita nak cari jisim cair X saja. So, jisim sama dengan 320 tolak dengan 230. Akan dapat jisim sama dengan berapa tu? 90 ya? 90 gram. Okay, 90 gram maksud nilai 90. Isi padu berapa? Isi padu tadi dah bagi 50 kan. So 90 bagi dengan 50. Dapatlah ketupatan sama dengan berapa tu? 9 bagi 50, 1. Berapa tu? 1 berapa tu? 1.8 ni gram per cm padu. Okay. Macam tu ya. Boleh? Boleh. Okay, faham? Beres, senang je. Okay. 1 minit lagi ni. Ini kaedah sasaran air ni, ketepatan. Ini Archimedes ni. Okay. Sekarang ni kan, macam mana kita nak kira ketepatan suatu benda tu? Okay, sekarang ni tadi kita kira, kalau cecair mudahlah kita tahu kan isi padu dia. Sekarang ni macam mana kalau kita nak kira isi padu, contohlah ni macam dalam ni batu kan? Batu. Okay, batu.
Katalah sekarang ni, okay, padam ni ya. Padam ni. Sekarang ni kalau kita isi padu cecair, kita bolehlah sukat isi padu dia. Sekarang ni kalau batu macam mana? Kalau batu. So, mula-mula sekali, okay, mula-mula sekali guna silinder penyukat, okay, isi air dalam dia. Okay, katalah ini 50 cm padu lah. Okay. Kemudian kita masukkan batu ke dalam dia. Okay, batu dalam dia. Dia punya isi padu meningkat. Jadi, katalah jadi 75 cm padu. Okay. Tapi sebelum tu kita timbang dulu batu ni. Batu ni kita timbang katalah 10 gram lah. 10 gram ya. So berapakah dia punya isi padu dia? Ketupatan dia. So macam tadi, ketupatan sama dengan jisim bagi dengan isi padu. Okay, so jisim dia berapa? Jisim dia 10 lah. Dah tahu dah kan 10 bagi dengan isi padu. So isi padu dia berapa kelas? Isi padu batu berapa? 10 gram. Isi padu. Bukan jisim. Jisim memang dah kita tahu dia dah 10 gram. Isi padu. Isi padu batu berapa? Isi padu batu. Macam mana? Kita tolak lah kan. Okay, sebelum masuk batu 50. Selepas masuk batu 75. So, maksudnya isi padu batu berapa? Berapa isi padu batu? 25 kan? 25 cm padu. So maksudnya sekarang ni bahagilah. 10 bagi 25 dapat berapa tu? Tolong kira sikit. 10 bagi 25 berapa? 0. Ada kalkulator tak? 0.4 kan? 10 bagi dengan 25. 0.4 betul? Tak ada yang ada kalkulator? 10 bagi 25. 0.4 lah, betul tak? 0.4 apa? Gram per cm padu. Okay, betul tak Luffy? 10 bagi 25. Betul tak 0.4? Yang lain. Okay. So hari ni saya ambil tanda sekejap yang tadi. So sekarang ni betul Luffy 0.4? Sekejap cikgu. Oh, lama kan katanya. Aznil ada. Aznil tak ada. Tak ada Aznil. Ada Aznil. Balkiri okey. Betul kan? Boleh. 0.4 betul lah? Okey. Luffy. Sekejap saya ambil tanda sekejap tadi. Rokia Jumaat ni siapa ya? Saya lupa dah. Amir. Amir. Saya lupa saya. Dia ni Amir. Ini Amir. Okey. So ada semua sekali 6. 6 ke? 7 seorang ni apa? Haziq. Haziq ni Hazrul kan? Hazrul Azimi. Okey. Okey, beres. Perempuan seorang je lagi ni ya? Bagi seorang je. Tak apalah. Okey, so itulah tadi ya. Kita nak kira ketupatan suatu objek yang tak sekata lah ataupun objek yang kita tak tahu isi padu dia berapa. So kita gunakan kaedah sesaran air lah. Kita sesaran air maksudnya dulu masuk air, lepas tu kita masukkan batu. Tak kisahlah batu ke apa ke. Lepas tu bila kita tengok peningkatan dia punya isi padu tu, cari beza dia, itulah dia punya isi padu. Kemudian
Maksudnya batu ni telah ditimbang 10 gram, so dapatlah 0.4 gram per cm padu. Itu cara dia. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Boleh tak? So sepatutnya sekarang ni awak dah dapat lah. Awak tahu sekarang ni ketupatan tu apa? Ketupatan tu ialah jisim per unit isi padu. Cikgu kata. Apa rumus dia? Rumus dia ialah jisim per isi padu. Apa unit dia? Kg per meter padu ataupun gram per cm padu. Okay, ni simbol dia. Dalam buku teks tak ada simbol ni. Simbol ni ya. Simbol ni kalau boleh saya nak awak salin lah. Simbol ni ya. Saya tulis yang baru. Okay, supaya awak okay. Saya tukar ya. Ketepatan ni simbol dia macam ni ya. Ada simbol rho. Simbol rho. Ada simbol rho. Ada ni. Okay, jisim simbol dia M. M huruf kecil. Kemudian si padu simbol dia V huruf besar ya. Okay. Tulis ni dalam buku nota awak. Simbol untuk rumus. Ketepatan rho. Macam huruf P tapi bukan P ya. Kita panggil rho. Rho. R-O-U kot. M per V huruf besar ya. Cikgu tak apa dengar cikgu. Tak perlu dengar ya. Tak, saya kata awak salin tambah sikit nota awak tadi, tambah nota, guna simbol ya, guna simbol. Saya tulis ni, nampak tak yang saya tulis ni? Macam huruf P, rho sama dengan M per V cos V ya. V huruf besar. Okay, untuk nota, tambahan nota lah. Sebab kalau saya minta awak buat soalan lepas ni, saya nak awak buat guna rumus je. Guna apa? Guna simbol je. Tak perlu nak tulis ketupatan, jisim dengan si padu tu. Boleh Okey tak suara saya? Jelas tak? Jelas suara saya So kita sambung lagi. Ada lagi 2 minit lagi ni. Saya rasa tentang ketupatan ni tak masalah lah ya. Ini maksudnya aplikasi lah. Aplikasi ketupatan ni. Okay. Okay, ini kita nampak kalau ais tengah air memang nampak lah ais ya. Ini kalau balon lah, balon nak bagi terapung, kita kena isilah gas yang kurang tumpat berbanding dengan udara biasa. Okay, janganlah awak tiup. Sebab tu kalau awak tiup balon tu tak terapung kan. Jadi kalau tolak dia ke atas memanglah dia terapung, tapi kalau dia akan jatuh ke bawah juga. Sebab apa? Sebab ketupatan sama. Okay, tapi kalau guna gas helium ni dia lebih kurang tumpat berbanding udara. Sebab tu dia terapung. Gas helium tu. Yang selalu kalau dekat kalau pasar ke kalau jual balon tu kan dia ada guna tong. Dalam tong tu ada gas helium ya. Gas helium ni kurang tumpat daripada udara. Sebab tu dia terapung balon tu. Kalau awak lepas ni memang akan pergi ke atas lah. Okay. Ini kalau satu lagi gambar ni, gambar kayu balak ni, cara orang nak transfer kan. Kita nak transfer balak ni. So mungkin dekat dalam hutan tu payahlah lori nak masuk. So digunakan sungai lah sebagai pengangkutan balak ni. Sebab balak ataupun batang kayu ni dia kurang tumpat berbanding air. Sebab tu dia terapung. So mudahlah kita tolak dia pergi ke hulu sungai lah. So maksudnya mungkin hulu sungai tu ada jalan besar. So bolehlah pembalak ni diambil dari situ je. Tak perlulah lori balak tu masuk ke dalam hutan jauh-jauh nak ambil balak tu. Okay, itu salah satu aplikasi lah penggunaan ketupatan ya, ataupun ini ditulis fenomena ni. Okay. Ini inovasi apa ni, biasalah ni. Ini apa? Kalau dia buat tertarik tu memanglah susu akan lepas ke bawah kan, sebab susu lebih tumpat berbanding dengan air biasa, air teh tu. Okay. Ini biasa. Okay. So kelas pun dah habis. Saya nak minta awak buat muka surat berapa ni? Muka surat 33 ya. Muka surat 33, praktis formatif 1.5 ni. Tak perlu salin soalan ya. Tak perlu salin soalan. Okay. Saya nak buat soalan nombor 1 semua sekali. Okay. Dia suruh apa? Dia suruh kira ketupatan. Okay. So nak kira ketupatan macam mana? Kena tahu jisim lah. Jisim dah bagi dah 200 ni. Contoh soalan A ni.
Okay, kemudian nak cari isi padu. Isi padu nak cari macam mana? Ini bentuk segi kubus kan, kuboid kan. Kan saya beritahu tadi nak cari isi padu kuboid guna LPT, lebar darab panjang darab tinggi ya. Okay? Boleh ya? Boleh. Okay, so itu saja untuk hari ini. Jadi kita sambung minggu depan lah, hari Isnin ya. Okay, so itu je saja latihan. Kan nak tanya apa-apa? Tak ada. Okay ya. So itu saja. Harap boleh ingatlah kita yang kita belajar hari ni. So latihan awak satu soalan ni je, ada A, B, C ni. Mudah aja ya. Semua dalam bentuk kuboid ni, mudah aja. LPT tu ingat, Laboratory Pantai Timur tu. Lebar darab panjang darab tinggi. Okay. So itu saja. Okay, beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, cikgu. Okay. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu.